Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang ke fasa-fasa terakhir di bulan Ramadan, dan pada malam ni kita diberi peluang untuk menyingkap juzuk yang ke-26 yang mana terkandung cerita yang terkandung di dalamnya surah-surah yang membicarakan tentang kehidupan kita seharian. Pada malam ni kita akan mula dengan surah Al-Ahqaf, dan surah Al-Ahqaf ni yang bermaksud padang pasir, dan munasabah terhadap topik ataupun nama surah ni adalah kerana tempat kaum Aid yang mana berada di Yaman pada ketika itu, yang mana juga Allah Ta'ala telah hancurkan mereka, Allah Ta'ala telah timpakan kepada mereka di atas kekufuran mereka. Jadi dalam surah Al-Ahqaf ni, kalau kita melihat, dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'at, iaitu mulakan dengan huruf yang mana dia sememangnya huruf. Yang huruf memang sebenarnya huruf. Tujuannya adalah, kata ulama, untuk Allah Ta'ala menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar itu sahaja. Persoalan, kalau kita perhatikan di sini, dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala mulakan dengan Al-Quran, menceritakan tentang Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ni. Anda boleh melihat sekali pada ayat yang kedua, Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Dan begitu juga di ending cerita dalam surah Al-Ahqaf ni pun diceritakan tentang keagungan Quran dalam ayat yang ke-29. Dan bila bercakap tentang keagungan ni, maka Allah Ta'ala meletakkan tema yang kita boleh nampak at the end, pendahuluan dan juga penutup surah Al-Ahqaf ni. Kita dapat tengok Allah Ta'ala sekali lagi di-highlightkan tentang penciptaan, tentang keagungan dia. Subhanallah. Perhatikan pada ayat yang ketiga, tuan-tuan. Anda perhatikan ayat ketiga dan juga ayat ke-33, 3 dan juga 33. So daripada sini kita dapat lihat bahawa Allah Ta'ala nak menceritakan tentang keagungan dia, tentang kebesaran dia. Persoalan dekat sini kenapa? Rupa-rupanya bila kita belik dan kita lihat, Allah Ta'ala nak kita ni ta'amul, berfikir tentang Al-Quran, kerana dalam dia terdapat data yang lepas dan juga maklumat yang akan datang. Dan Allah nak kita perhatikan penciptaan dia supaya mudah jiwa kita ni menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dalam tema utama dalam surah Al-Ahqaf ini adalah tentang hidayah, tentang penerimaan seruan sembah kepada Allah, dan juga sebahagian kaum yang mana menolaknya, seperti mana dalam kaum Ad. Dan kita boleh dapati plot cerita ni secara ringkas kalau anda perhatikan betul-betul, bahawa dalam ayat 1 hingga 12 anda akan melihat keagungan dan juga kebenaran Al-Quran, iaitu penerus dan pelengkap kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, dan amaran serta ancaman kepada mereka yang mana masih menyembah berhala, menuduh Nabi sebagai ahli sihir dan sebagainya. Dan kita pergi ke next adalah ayat ke-13 hingga ayat ke-20, menceritakan tentang sifat-sifat ahli syurga, ya, subhanallah, juga ahli neraka. Bagaimana hubungan menariknya dalam ayat ni, kita akan dapat lihat Allah Ta'ala sentuh tentang macam mana kita nak jaga hubungan mak dengan ayah. Ayat ke-15 yang tu. Kemudian ayat 21 hingga ayat ke-28, Allah Ta'ala nak buktikan kepada kita kisah kaum Ad yang sangat dekat daripada Mekah, tentang Mekah yang geografinya padang pasir. Tentang mereka ada berhala-berhala, dan mereka itu, kaum itu, membantu mereka semasa mereka diazab. Subhanallah. Dalam cerita daripada ayat ke-29 ke ayat 32, minta maaf tadi ayat 33 ada pengakuan segolongan jin tentang keajaiban Quran. Jin pun mengakui tentang keajaiban Quran sebagaimana kita sebagai manusia. Itu adalah tema bagi surah Al-Ahqaf. Manakala surah yang kedua dalam juzuk yang ke-26, ya, kita akan melihat tema itu peperangan, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan sesiapa yang memerangi dakwah Nabi untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, supaya kita perangi dia. Dan ini kita akan dapati menariknya, poin ni kita boleh dapat pada awal-awal lagi dalam surah Muhammad ini. Sebab itu kalau anda membaca daripada awal sehingga habis
surah Muhammad ni, kita akan dapat 2 poin penting. So pay attention, 2 poin. Yang pertama iaitu balasan terhadap mereka yang mana merangi dakwah Nabi. Pertama. Yang kedua, ittiba'un Nabi miqyas qabulul amal. Kita ikut sunnah Nabi, kita ikut cara Nabi beramal adalah syarat bagi sesebuah amalan itu nak diterima. Dan kita dapat tengok lagi, bukan sekadar 2 poin penting, big picture ataupun the main point dalam surah Muhammad ni, tetapi ada poin yang ketiga di bawah sana, iaitu dalam surah Muhammad ni Allah Ta'ala nak menceritakan tentang ketinggian dan juga keizzahan bagi seseorang mukmin itu sendiri. Dan perhatikan, awas, kerana walaupun di sebalik ketinggian itu, Allah juga menceritakan tentang apakah faktor menyebabkan amalan-amalan kita itu boleh terhapus. So dalam ni kita akan dapati dalam menceritakan dalam banyak aspek, kita boleh tengok. Anda boleh perhatikan pada ayat pertama, iaitu siapa yang kufur dan juga mensyirikkan Tuhan, Allah Ta'ala akan hapuskan amalan dia. Siapa yang ittiba'ul batil, dalam ayat yang ketiga. Kemudian karahiyatul ma'azalallah, yang tak suka, yang nak lawan dan sebagainya, pada ayat ke-9. Kemudian masyaqqah Nabi, kita boleh nampak ujian Nabi pada ayat ke-32, riya dan juga nifaq. Ayat ke-30, riddah. Kemudian maut alal kuf, meninggal dalam keadaan kita kafir. Kemudian bakhil pada ayat ke-38. So dalam surah Muhammad ni kita akan melihat sebenarnya benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang boleh menghapuskan amalan kita, boleh menjadikan akaun kita kosong, ada dalam surah ni. So beri perhatian. Kemudian apa yang kita dapat faedah daripada surah Muhammad ni? Faedah dia yang pertama adalah kita dapat tengok pada ayat ke-23 dan juga 22, iaitu memutuskan silaturrahim adalah sebahagian daripada dosa-dosa yang besar. Dan yang kedua, tadi faedah, tadi saya dah cerita main point. Sekarang saya nak cerita faedah daripada surah Muhammad ni. So, tadi saya sebut, siapa yang putuskan silaturrahim, dia adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Siapa yang mana kita, ingat kita yang mungkin dah lama tak jumpa adik-beradik ataupun bergaduh dengan sesiapa, so satukan balik silaturahim, binakan hubungan balik selama sesama saudara kita. Yang kedua, faedah dia adalah Allah Ta'ala nak menceritakan bahawa markas tadabbur dan faham adalah bukan di minda kita, tetapi di jiwa, di qalbun, di jiwa insan itu. Walaysa fil mukh wa bil ra's, walaysa mukh fi ra'si ataupun bil ra'si, seperti mana ramai yang orang sangka. Kita boleh tengok bukti highlight Allah ni pada ayat ke-24, dan juga banyak lagi adalah highlight ataupun benda yang Allah beri point dan yang sama, bahawa tadabbur kita adalah dengan jiwa kita. Baik, kemudian faedah yang ketiga, orang syurga mereka tahu rumah mereka dekat mana di syurga nanti. Tengok ayat yang ke-6, ada tu faedah dia kalau kita membaca surah ni. Kemudian daripada surah ni juga kita dapat melihat yang ke-4, cabaran Nabi, usaha Nabi, struggle Nabi selama 13 tahun di Mekah untuk menyebarkan dakwah. Sebab tu dalam surah ni kita akan tengok juga ada yang sebelum hijrah dan juga ada yang selepas hijrah, ada Makkiyah dan juga ada Madaniyah. Okey, itu adalah tema bagi surah Muhammad. Surah seterusnya adalah surah Al-Fath, yang bermaksud dengan pembukaan. Dan sebab ataupun munasabahnya surah ini dinamakan dengan surah Al-Fath kerana Allah Ta'ala rakamkan satu plot cerita tentang pembukaan kota Mekah dalam surah ini. Dan juga ada banyak pembukaan lah, tentang pembukaan jiwa dan sebagainya. Dalam surah ini juga Allah Ta'ala ada pemberian yang istimewa kepada baginda Nabi SAW dan juga kepada para sahabat. Sebab itulah dinamakan dengan surah ni. Baik, terus kepada apa yang anda akan dapati bila membaca surah ini. Paling penting, bila anda membaca surah ni, anda akan dapat satu highlight ataupun poin yang penting tentang Allah membuka dan juga pembukaan dan juga pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi dan juga kepada umat dia.
kepada Nabi dan juga kepada umat dia. Baik, terus kita pergi kepada apakah topik yang ada dalam surah Al-Fath ini, dan apakah kita akan petik beberapa cerita. Kita pergi kepada apakah ibrah daripada surah Al-Fath ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama dan juga kedua bahawa Allah mengampunkan dosa Nabi dan menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala cerita pada ayat yang ketiga tentang pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda Nabi. Yang ketiga adalah inzal as-sakinah ala Nabi. Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Nabi walaupun mereka diuji, walaupun mereka teruji. Allah Ta'ala beri ketenangan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Yang keempat adalah janji Allah kepada orang mukmin dengan khabar gembira syurga. Kita boleh dapati cerita ini pada ayat yang kelima dengan ayat yang ke-29. Subhanallah. Dan juga keredaan Allah dalam ayat ke-18. Seterusnya adalah tentang fadilat dan juga pemberian di dunia ni lagi kepada orang mukmin. Bukan kita kata orang mukmin ni mesti di akhirat saja. So di dunia pun ada. Kita tengok pada ayat yang ke-19 dengan ayat yang ke-20. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ketenangan hati kepada orang mukmin sewaktu mereka berada di Mekah pada ayat yang ke-25, dan juga berita gembira tentang pembukaan kota Mekah kepada baginda Nabi SAW, yang mana mimpi Nabi ni kita perlu faham bahawa ia adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Jadi bila mana Nabi mendapat perkhabaran wahyu ini, maka Nabi kumpulkan dalam 1,400 orang sahabat baginda Nabi SAW, yang mana waktu itu mereka sudah tidak berada lagi di Mekah. Tetapi para sahabat ini mereka menuju ke Mekah pada bulan Zulqa'dah pada tahun ke-6 Hijrah untuk menunaikan haji, tanpa perlu mencetuskan peperangan, tanpa perlu menumpahkan darah. Jadi Rasulullah SAW dia mengutuskan seorang sahabat bernama Sayyidina Uthman, kerana Sayyidina Uthman ada hubungan diplomatik yang sangat baik ataupun ada kaum kerabat di dalam Mekah pada waktu itu. Dan kita boleh belajar tentang strategi macam mana kita nak buat negosiasi. Bila Sayyidina Uthman masuk tanpa perkhabaran berita, maka timbullah pelbagai persepsi di peringkat orang Islam pada waktu itu, sehinggalah mendapat berita bahawa Nabi ataupun Sayyidina Uthman itu telah dibunuh. Jadi Rasulullah mengambil bai'ah para sahabat untuk terpaksa mengambil jalan berperang, untuk masuki Mekah. Tapi tiba-tiba Sayyidina Uthman kembali ke kamp dan tidak jadi peperangan tersebut, dan tetapi berlaku dengan perjanjian Hudaybiyah, yang mana telah termeterai dan dilihat daripada majoriti sahabat sebagai suatu bentuk penghinaan dan juga kekalahan buat Islam. Tetapi surah Al-Fath akhirnya menurunkan dan juga mengumumkan kemenangan besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirnya mereka dapat tawan Mekah pada selepas itu, bukan pada kedatangan mereka pada waktu itu. Jadi itu adalah tema dan juga apa yang kita akan pelajari dan juga manfaat dia. Seterusnya kita akan pergi dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud bilik. Dan termunculnya surah ini dinamakan bilik ini kerana ada seorang mukmin ni, satu kisah ni, lelaki ni dia memanggil Nabi daripada sebalik bilik ataupun sebalik tirai, di sebalik penghadang, dengan suara yang tinggi, memanggil Nabi dengan suara yang tinggi, yang mana tidak selayaknya lah kita meninggikan suara kepada baginda Nabi SAW. Dengan mak ayah pun kita tak digalakkan dan tak boleh pun, tetapi dengan baginda lebih-lebih lagi lah penghormatan kita. Ya, jadi saya terus kepada apa yang sebenarnya main point bila anda baca surah ini. Surah ini adalah dinamakan, sebahagian orang ulama menyebut dia surah akhlak, yang menekankan tentang akhlak. Dan itulah pokok tema poin dalam surah ini, iaitu akhlak adalah asas pembinaan masyarakat.
Mari kita melihat secara ringkas apa yang kita akan pelajari daripada surah Al-Hujurat ini. Yang pertama, tentang kewajipan kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita tidak mengangkat suara dan kita menjaga pertuturan. Bukan sekadar angkat suara, tetapi pertuturan kita semasa baginda sudah meninggal ataupun semasa hayat baginda ataupun selepas baginda meninggal. Yang kedua adalah kewajipan kita untuk mengkonfirm ataupun untuk mengesahkan satu-satu berita yang kita terima, dan kita boleh dapati riwayat terutamanya daripada orang yang fasik. Kita kena tapis, kita kena pause dulu, kita pause dan kita selidik adakah dia berita yang tepat. Ingat, Al-Quran kita bukan nak suruh orang lain supaya kau jangan sebarkan. Tidak, kita baca Quran untuk kita beramal dan kita boleh tengok ayat tu pada ayat yang ke-6 dan juga ayat ke-8. Dan yang saya terlupa tadi, ayat kewajipan adab kita dengan Allah dengan Rasul tu ayat ke-2 dengan ayat ke-5. Okey, so yang ketiga pula, khatawat ta'amul ma'al fitan, maksudnya garis panduan ataupun panduan lah untuk kita berinteraksi dengan fitan, dengan ujian daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Kita boleh dapati pada ayat yang ke-9. Yang keempat, iaitu hak-hak dan juga kewajipan sesama orang Islam. Kita kena beriltizam di atas akhlak kita yang baik, kan? Kita kena memberi penghormatan, kita memberikan hak yang sepatutnya dia dapat. Dan Allah Ta'ala tekankan dalam ayat ke-10 dan juga ayat ke-12. Dan yang kelima pula, Allah perintahkan kita untuk kita bersatu dan kita menceritakan tentang hakikat Islam dan juga keimanan kepada orang ramai. Baik, yang keenam, yang mana yang terakhir, iaitu kita menceritakan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan manusia yang ada di dunia ini. So jadi itulah keenam manfaat yang kita akan dapati bila mana kita membaca surah Al-Hujurat. Seterusnya kita akan pergi kepada surah Qaf. Baik, so surah Qaf ni sekali lagi bila mana Allah sertakan dengan huruf muqatta'an, bermaksud Allah bercakap tentang kebesaran dia subhanallah ta'ala, kerana Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan huruf Qaf itu sendiri. Jadi Rasulullah ini dikatakan antara fadilat surah ini, Rasulullah membaca surah ini ketika mana Aidil Fitri, dia juga Aidil Adha. So sekarang kita berada pada hari yang ke-26 dan tak lama lagi kita akan menyambut hari raya Aidil Fitri. Jadi pada hari raya ini kita boleh beramal pada solat hari raya dengan membaca surah Qaf. Okey, iaitu Qaf wa iqtarabatis sa'ah wa insyiqal qamar. Ni dalam wa insyiqal qamar, ini dalam riwayat Muslim hadis tersebut. Kemudian Rasulullah juga yakhutubu biha kull Jumaah, membaca pada setiap kali Jumaat sehingga orang menghafal dia. Nama dia Ummul Hisham binti Harithah bin Nu'man. Ini pun juga riwayat Muslim. Baik, so surah ni dia mula dengan surah Qaf wal Quranul Majid, dan menuntuk dia juga dengan Quran, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Jadi kita bila mana Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni, dia ada dua benda. Satu al-wa'du dan juga al-wa'id, janji-janji yang baik dan juga janji-janji yang memberi ancaman kepada kita lah. Subhanallah. Jadi tema dalam surah Qaf ini adalah tentang hari kebangkitan dan juga hari akhirat. Jadi topik dalam surah Qaf ini, pertama Allah Ta'ala nak menceritakan tentang bukti kejadian manusia yang Allah Ta'ala akan menghidupkan dan juga membangkitkan di hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Kita boleh perhatikan pada ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-6. Kemudian peringatan kepada orang-orang yang mana
suka sangat menipukan benda-benda yang Allah Ta'ala telah ceritakan, bukti kekuasaan Allah. Yang ketiga adalah ihatah ilmullah, iaitu Allah Ta'ala mengetahui pada sekalian benda dan segenap benda, sama ada secara zahir ataupun batin. Kemudian zikrul yaumul akhirah, peringatan kepada hari akhirat. Yang seterusnya, yang kelima adalah tentang janji al-wa'dul mu'minin bil jannah, janji kepada orang mukmin dengan syurga. So subhanallah, as-salah wa zikr, solat dan juga zikir. Dan yang terakhir tentang kekuatan bahawa Al-Quran ini menceritakan tentang janji-janji yang baik dan juga janji-janji yang buruk, al-wa'dul wa'id. Dan faedah daripada sini adalah kita dapat tengok pada ayat yang ke-16 antara benda yang boleh merosakkan manusia. Allah Ta'ala sebut ada tiga, kat sini dia highlightkan tiga lah. Okay. Pertama adalah nafsul ammarah bisu. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-16. Kemudian waswasah ni minasyaitan pada ayat yang ke-23. Dan ghaflah, kelalaian, cuai dalam mempelajari ilmu agama, bukan sekadar pelajari, kita nak beramal, usaha pun. Itu ayat yang ke-37 ada dalam surah ni. Jadi menariknya bukan sekadar itu je tau. Tadi manfaat tiga perkara yang mana boleh merosakkan manusia, pecah pada tiga, iaitu nafsu amarah dan juga waswas dan cuai. Itu poin pertama, terbagi pada tiga. Yang kedua adalah yang bagi, sepatutnya orang mini dia menjaga tingkah laku dia sebagaimana, menjaga percakapan dia sebagaimana dia menjaga tingkah laku dia. Kadang-kadang kita pergi berjumpa dengan orang kan, kita dengan tempat baru, kita jaga perlakuan kita, ya. So macam tu juga dengan percakapan kita seharian. Jadi itu antara intipati dalam surah, subhanallah, surah Qaf ini. Dan kita akan pergi seterusnya dalam surah Az-Zariyat. Kenapa dinamakan dengan surah Az-Zariyat? Dan Az-Zariyat ni bermaksud adalah di angin yang besar, dan dia tak nampak melalui mata kasar, tetapi dia boleh rasa dengan panca indera kita. So dia satu signifikan yang sangat bagus kerana kita akan berbicara tentang perkara sam'iyat, perkara ghaibiyat. Okay? Dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan janji-janji Allah yang akan berlaku di akhirat nanti, dari detik kematian sehinggalah hari kiamat, sehinggalah masuk ke neraka ataupun masuk ke syurga. Bahawa janji-janji Allah sewaktu di dunia ini akan berlaku, sekalipun kita tidak kelihatan, tak dapat melihat dengan mata kasar, tetapi perkara itu wujud sebagaimana angin. Kita tak nampak, okay? Kita tak nampak, tapi kita boleh rasa bila angin bertiup, ya. Kita dekat rumah, dekat dangau ataupun tepi sawah, tepi pantai, kita dapat rasa angin tu. Tapi jika dia tanya adakah kita nampak, kita tak nampak. Begitu juga dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bersesuaian dengan nama surah lah, Allah bercakap mengenai kiamat. Benda itu pasti akan berlaku sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah juga menghadirkan angin untuk menurunkan hujan ataupun menghalang hujan. Semua ini adalah dalam jadual Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menepati janji dia. Dan kita boleh tengok pada ayat ni, cerita ni pada ayat 1 sehingga ayat 23. Dan kisah Nabi Ibrahim yang dipaparkan pada ayat yang ke-23, ayat 24 sehingga ayat 37, bahawa janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berlaku. Dan kisah Nabi Lut dipaparkan sebagai janji Allah yang menggerunkan juga pasti akan berlaku. Subhanallah. Jadi kita dapat melihat janji-janji Allah terhadap mereka yang ingkari, mereka yang tidak mahu taat kepada Allah, pasti akan berlaku. Itulah signifikan yang kita dapat pelajari daripada surah itu. Tambah pula kalau kita melihat bukan sekadar pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Lut, kisah orang yang mana zalim sekalipun, seperti mana Fir'aun, seperti mana kaum 'Ad, kaum Thamud, yang Allah rakamkan pada ayat 38 hingga 46. Ya, mereka kat dunia ni pun melakukan kezaliman, pun mereka akan kena pada akhirat nanti. Yes, kita tak dapat nak rasa benda tu sekarang,
tetapi realiti benda tu ada dan benda tu akan berlaku. Dan di akhir surah ini ditutup dengan gesaan kembali melihat kestabilan sistem alam yang Allah Ta'ala telah bina, tinggalkan syirik dan kembali menyembah Allah, kerana itulah tujuan kehidupan kita. So itu adalah surah-surah yang terkandung dalam juzuk yang ke-26. So saya harap saya sendirilah, kita terus konsisten membaca Al-Quran, terus konsisten melakukan ibadah di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Jangan lupa share untuk manfaat rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.